Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم ألهمنا مراشد أمورنا وأعذنا من شرور أنفسنا برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan hadis Sunan Tirmizi pada pagi Isnin ini di Malaysia jam 5.19, di Madinah jam 12.19 pagi, dan mudah-mudahan adanya manfaat dan kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita mendengar sabdaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adanya cahaya keberkatan yang kita perolehi. Kita masih lagi berada pada tajuk berkenaan tentang hadis-hadis berkenaan tentang tafsir surah An-Nisa. Tafsir surah An-Nisa, dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-3058. Riwayat 3058. Okey, riwayat 3058. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kita buka dulu ayat ini. Riwayat 3000, betul ke riwayat 3058? Para pelajar Hidayatul Muttaqin, mohon maklumkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka firman Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha' wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yang merupakan surah An-Nisa ayat 116. Firman Allah, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa seseorang yang mensyirikkan Allah dengannya. Wa yaghfiru, dan Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosa selain itu liman yasha', bagi siapa yang Allah kehendaki. Maka riwayat 3058, wa bi ilaihi qala hadatsana Khallad bin Aslam al-Baghdadi qala hadatsana An-Nadr bin Shumail an Israil an Thuwair wa huwa ibn Abi Fakhitah an abihi an Ali bin Abi Talib. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ma fil Qur'ani ayah, tidak ada satu ayat pun dalam Al-Quran ahabbu ilayya, yang lebih aku suka dan cintai daripada ayat 116 surah An-Nisa ini. Kenapa Sayyidina Ali suka dengan ayat ini? Sebab dalam ayat ini Allah menyebut Allah boleh mengampunkan dosa-dosa selain syirik bagi orang yang Allah kehendaki. Dan ini bertentangan dengan dakwaan dan fahaman golongan Khawarij. Dan kita tahu pada zaman Ali bin Abi Talib menjadi khalifah, golongan Khawarij pada waktu itu berusaha keras untuk menyebarkan kepercayaan mereka. Mereka memberontak dan pada waktu itu menentang, bahkan mereka lah yang telah membunuh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka kita lihat pada sinhara pada baris yang kelima, maka fa innaha hujjatun 'alal khawarij. Ayat 116 surah An-Nisa ini adalah dalil yang menentang dan penjelasan pada waktu itu terhadap dakwaan salah, kepercayaan salah orang-orang Khawarij. Apakah dakwaan mereka? Za'amu, mereka mendakwa anna kulla dhanbin syirkun, semua dosa adalah syirik. Wa anna sahibahu, dan semua orang yang melakukan dosa Allah tak akan terima taubat, dan Allah pada waktu itu akan mencampakkan mereka selama-lamanya di dalam neraka. Maka sebab itu Sayyidina Ali suka ayat ini. Ayat ini dengan jelas Allah pada waktu itu menyebut bahawa Allah boleh mengampunkan apa-apa dosa
selain daripada syirik. Bahkan syirik pun Allah ampunkan kalaulah dia bertaubat sewaktu dia masih hidup. Namun kalaulah meninggal dunia dalam syirik, Allah tidak akan ampunkan. Maka kata Sayyidina Ali, tidak ada satu ayat yang lebih aku suka dalam Al-Quran lebih daripada surah An-Nisa ayat 116 ini. Dan hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Abu Fakhitah namanya adalah Sa'id bin Ilaqah. Suwair dikenali juga dengan panggilan Abu Jaham, dan beliau adalah seorang lelaki daripada Kufah. Wa qad sami'a, dan beliau pernah mengambil hadis daripada Abdullah bin Umar, Abdullah bin Zubair, Ibnu Mahdi, wa Ibnu Mahdi, dan adalah Ibnu Mahdi kana yaghmizuhu qalila, pada waktu itu ayyut'inuhu, pada waktu itu membahaskan tentang kekurangan dan juga aib beliau. Ibnu Mahdi pada waktu itu membicarakan tentang Suwair Abu Jaham. Riwayat 3059 ini adalah berkenaan tentang surah An-Nisa ayat yang ke-123. Maka pada ayat yang ke-123, ayat ini pada zahirnya merisaukan para sahabat. Sebab ayat ini berbunyi man ya'mal su'a yujza bih. Barang siapa yang buat apa pun jenis maksiat dan dosa, Allah akan menghukum dia. Maka ayat ini pada waktu itu merisaukan para sahabat. Namun Nabi SAW menyebut, walaupun setiap dosa pada waktu itu akan dicatat dan diambil berat, namun Allah sentiasa memberi peluang pada waktu itu untuk mengampunkan dosa orang-orang yang beriman. Allah sentiasa pada waktu itu memberi peluang. Duri yang kena tercucuk duri, Allah ampunkan dosa. Ujian, Allah ampunkan dosa. Lalu hadis ini menerangkan maksud ayat 123. Wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Abi Umar wa Abdullah ibn Abi Ziyad al-ma'na wahidun qala hadatsana Sufyan bin Uyainah an Ibnu Muhaisin an Muhammad ibn Qais ibn Makhramah an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata, apabila telah turunnya ayat man ya'mal su'a yujza bih, barang siapa yang melakukan sesuatu maksiat dan dosa, yujza, akan diberikan balasan kepadanya. Syaqqa dzalika, ayat ini pada waktu itu menjadi berat ke atas para sahabat radhiyallahu anhum, ke atas orang-orang Islam. Fasyakau, maka mereka telah mengadu kepada Nabi SAW tentang ayat ini. Faqal, maka Nabi SAW pun bersabda, qaribu, pilihlah yang pertengahan, pilihlah yang pertengahan dalam beramal. Wasaddidu, dan istiqamahlah dalam beramal. Wa fi kulli ma yusibul mu'min, dan sebenarnya sabda Nabi, setiap apa yang menimpa orang yang beriman, kafaratun, adalah pengampunan dosa. Hatta syaukah, sehingga duri, yushakuha, yang tertusuk pada seseorang. Awin nakbah, ataupun musibah, yunkabuha, yang menimpa seseorang, Allah ampunkan dosa. Memang ya, setiap dosa yang dilakukan akan dicatat dan akan direkod. Tapi sebenarnya Allah sentiasa mencari peluang, dan pada waktu itu mencari sebab untuk mengampunkan dosa orang-orang yang beriman. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Ibnu Muhaisin, nama penuhnya adalah Umar bin Abdul Rahman bin Muhaisin rahimahullahu ta'ala. Riwayat 3060 masih lagi tentang surah An-Nisa ayat 123. Masih lagi tentang surah An-Nisa ayat 123. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن موسى وعبد بن حميد قال حدثنا روح بن عمادة عن موسى بن عبيدة قال أخبرني مولى بن سباع قال سمعت عبد الله بن Umar menceritakan, yuhadith menceritakan, an Abi Bakar, berkenaan tentang Abu Bakar. Maka Abu Bakar berkata, kuntu indan Nabi, adalah aku pernah bersama dengan Nabi SAW. Fa unzilat hadhil ayah, maka pada waktu itu telah diturunkan ke atas Nabi ayat ini. Apakah ayatnya? Ayat yang kita dah baca sebelum ini. Man ya'mal su'a, barang siapa yang melakukan apa pun dosa dan maksiat, yujza bih, nescaya dia akan dihukum dengan perbuatan dosa dan maksiat tersebut. Wala yajid lahu, dan tidak akan mendapati untuknya, min dunillah, selain daripada Allah, waliyan pembela, wala nasira, dan juga penolong. Orang yang buat dosa pasti kena hukum.
Maka Nabi SAW telah berkata kepada Abu Bakar, "Ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, ala ukri'uka, mahukah aku bacakan kepada kamu satu ayat yang baru sahaja turun ke atasku?" Maka Abu Bakar berkata, "Bahkan wahai Rasulullah, perdengarkanlah." Maka berkata perawi, fa aqra'aniha, maka Nabi SAW telah mendengarkan kepadaku, kata Abu Bakar, ayat tersebut. Fala a'lamu, kata Abu Bakar, maka tidaklah aku ketahui kecuali aku mendapati fi zahri, seolah-olah di belakangku, iktisama, pada waktu itu bebanan yang menjadikan tulangku patah. Iktisam maksudnya inkisar, patah. Pada waktu tu bila dengar ayat ini yang mana Allah sebut semua jenis maksiat dan dosa Allah akan hukum dan takkan ada siapa yang boleh menolong dan menjadi pelindung. Maka kata Abu Bakar, bila aku dengar je ayat ini, seolah-olah pada waktu itu aku mendapati bebanan yang mematahkan tulang belakangku. Fatamatta'tu, kata Abu Bakar, maka aku pun pada waktu itu tertunduk. Bila dengar je ayat ini, tertunduk. Ayat ini kita biasa nampak macam tak ada apa-apa, tapi sebenarnya pada waktu itu maksudnya barang siapa yang buat apa-apa maksiat dan dosa, dia akan mendapat balasan dan hukuman dia. Maka Nabi SAW pelik tengok keadaan Abu Bakar. Nabi bertanya, "Masya'nuka ya Abu Bakar, apakah situasi kamu? Apakah keadaan kamu wahai Abu Bakar?" Maka Abu Bakar berkata, "Wahai Rasulullah, bi abi anta wa ummi, aku sanggup menebus ibu dan ayahku. Wa ayyuna, siapakah di antara kami yang tak pernah melakukan maksiat dan dosa? Setiap daripada kami ada melakukan kekurangannya, wahai Rasulullah. Dan kalaulah maksud daripada ayat ini setiap dosa, setiap maksiat akan dihukum. Wa inna lamajziyuna bima amilna. Dan pasti berdasarkan ayat ini kami akan mendapat balasan dengan apa yang telah kami buat." Maka pada waktu tak ada siapa di antara kami yang selamat, wahai Rasulullah. Maka sabda Nabi, "Amma anta ya Abu Bakar, adapun engkau wahai Abu Bakar," sabda Nabi, "dan orang-orang yang beriman, fatujzauna bidzalika, maka kamu akan diberikan hukuman tentang maksiat dan dosa tersebut di dunia." Maksudnya apa? Allah menghukum orang beriman dengan ujian, dengan musibah, dengan sakit. Maka itu cara Allah membalas maksiat dan dosa, supaya Allah mengampunkan maksiat dan dosa yang dilakukan oleh orang beriman. Itu maksud dia. Fatujzaun, maka kamu akan dibalas bizalika, dengan sebab maksiat tersebut di dunia, dalam kurungan dengan sakit, dengan kesedihan, dengan ujian dan sebagainya. Hatta talqallah, sehinggalah kamu bertemu dengan Allah dalam keadaan lam ya'mal su'a, tidak ada lagi maksiat dan dosa yang dilakukan. Walaysa lakum dzunub, tidak ada lagi sebarang dosa, sebab Allah dah ampunkan dengan ujian-ujian yang pada waktu itu Allah timpakan kepada orang beriman. Wa ammal akharun, bawah tu ditulis, adapun orang-orang yang tak beriman, fayajtami'u, maka dikumpulkan, zalika, maksiat dan dosa tersebut bagi mereka, hatta yujzau bihi, sehingga Allah akan membalas dengan sebab maksiat dan dosa mereka itu yaumal qiyamah, pada hari kiamat secara keseluruhan dia. Maka kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang gharib dan dalam sanadnya ada perbahasan. Musa bin Ubaidah adalah seorang yang didhaifkan di dalam periwayatan hadis. Antara yang telah mendhaifkan Musa bin Ubaidah adalah Yahya bin Sa'id, Ahmad bin Hanbal dan juga Maula Ibni Sibak adalah seorang yang majhul, tak diketahui nama penuhnya siapa. Kata Imam Tirmizi, dan telah diriwayatkan hadis ini min ghairi hadzal wajh, daripada sanad yang berbeza daripada ini, daripada Abu Bakar. Walaysa lahu isnadun sahih, namun tidak ada satu sanad pun yang benar-benar sahih tentang hadis ini. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha. Riwayat 3061 menceritakan tentang tafsiran ayat 128 daripada surah An-Nisa. Yang mana dalam ayat 128 ini Allah menyebut berkenaan tentang suami isteri yang berdamai. Berkenaan tentang suami isteri yang berdamai. Maka jom kita lihat apa yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, fala junaha, maka tidaklah salah dan berdosa, alaihima, bagi suami dan isteri, an yusliha, untuk membuat perdamaian,
bainahuma di antara mereka berdua, sulha dengan perdamaian yang disepakati, wassulhu khair dan melakukan perdamaian firman Allah adalah lebih baik daripada bergaduh ataupun berpisah. Maka ada kisah berkenaan tentang ayat ini. Apakah kisahnya? Riwayat 3061. Wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin al-Musanna qala hadatsana Abu Dawud at-Tayalisi qala hadatsana Sulaiman bin Mu'adz an Simak an Ikrimah an Ibni Abbas, daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, khasyiyat Saudah, salah seorang isteri Nabi yang bernama Saudah binti Zam'ah telah khawatir. Apa yang dia khawatir? Dia khawatir pada waktu itu Nabi nak ceraikan dia. Dia khawatir pada waktu itu Nabi SAW tak nak lagi bersama dengan dia sebab usia dia yang lanjut dan pada waktu itu dia sudah sangat tua dan lemah. Maka dia pun berkata dengan Nabi, la tutallikni, wahai Rasulullah, janganlah engkau ceraikan aku. Wa amsikni, dan pada waktu itu kekalkanlah aku sebagai isterimu. Waj'al yaumi, dan engkau jadikanlah giliran aku sebagai salah seorang isteri, engkau jadikanlah giliranku kepada Ummul Mukminin Aisyah, isteri Nabi SAW yang lain. Maka Nabi SAW telah menerima perdamaian ini. Maka turunlah ayat yang kita dah baca tadi, fala junaha alaihima an yusliha, tidaklah salah untuk membuat perdamaian antara suami isteri jika mereka bersetuju dengan perdamaian tersebut. Wassulhu khair, dan melakukan perdamaian adalah lebih baik daripada bergaduh, berpisah dan sebagainya. Maka berkata perawi, famastalaha, maka apa jua yang suami isteri bersetuju untuk berdamai, alaihi, ke atas persetujuan tersebut, min syai'in, daripada sesuatu apapun perdamaian, fahuwa jaiz, maka itu adalah harus dan dibolehkan. Apabila suami isteri setuju untuk berdamai, maka pada waktu itu perdamaian tersebut dengan syarat-syaratnya adalah dibolehkan. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih gharib. Riwayat 3062 berkenaan tentang ayat terakhir surah An-Nisa, ayat 176. Maka pada ayat ini para sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang al-kalalah. Apakah maksud kalalah? Lihat kepada sinhara baris yang keempat, tutlaqu ala man lam yakhluf walada wala walida. Seseorang yang tinggal sebatang kara, atas ayah dan sebagainya tak ada, bawah anak-anak pun tak ada, sebatang kara. Maka ada para sahabat pernah bertanya kepada Nabi tentang seseorang yang ada harta meninggal dunia dalam keadaan dia sebatang kara. Apa yang perlu dibuat? Wa bi ilai qala dasna Abdul Humaid dan qala dasna Abu Nuaim qala dasna Malik bin Mughwal an Abi Safar anil Bara, daripada Bara bin Azib radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, akhiru ayat yang terakhir. Para ulama berbeza pendapat tentang apakah ayat terakhir. Bara bin Azib punya pandangan, ayat yang terakhir yang telah diturunkan ataupun sesuatu yang terakhir yang telah diturunkan daripada Al-Quran adalah ayat penghujung surah An-Nisa, ayat 176 daripada surah An-Nisa, di mana ayatnya berbunyi, yastaftunak, mereka telah bertanya kepada kamu wahai Muhammad. Yastaftunak, kul, katakanlah wahai Muhammad, Allahu yuftikum fil kalalah, Allah akan memberi jawapan kepada kamu tentang al-kalalah, seorang yang meninggal dunia dalam keadaan sebatang kara, tidak ada ayah dan sebagainya, dan tidak ada anak dan sebagainya. Maka apakah yang patut dilakukan dengan harta pusakanya? Maka Allah terangkan pada ayat tersebut. Riwayat 3063. Kata Imam Tirmizi sebelum itu, hadis ini adalah hadis yang hasan. Abu Safar nama penuhnya Sa'id bin Ahmad dan beliau dikenali juga dengan Yuhmid Ats-Tsawri. Riwayat 3063. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abdul Humaid dan qala hadatsana Ahmad bin Yunus an Abi Bakr bin Ayyash an Abi Ishaq anil Bara, daripada Bara bin Azib radhiyallahu anhu, beliau berkata, seorang telah datang kepada Nabi SAW lalu berkata, wahai Rasulullah, berkenaan tentang yastaftunaka qulillahu yuftikum fil kalalah, berkenaan tentang al-kalalah. Maka Nabi bersabda, tudzi'uka, cukuplah dengan kamu membaca ayatus saif, ayat
176 daripada surah An-Nisa tersebut. Baca ayat tersebut. Kenapakah ayat tersebut dipanggil ayatul saif? Lihat kepada sinhara baris yang terakhir, kerana kata Imam Baghawi, nazalat fi tariqi hajjatil wada'. Ayat ini turun sewaktu Nabi dalam perjalanan nak menunaikan haji yang terakhir, haji perpisahan. Dan pada waktu itu adalah musim panas. Maka dipanggil ayat ini sebagai ayatul saif, ayat yang telah turun pada musim panas. Kita nak masuk pada hadis-hadis berkenaan tentang tafsiran surah Al-Ma'idah. Tafsiran suratul Ma'idah. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Mengantuk sebab tak tidur lagi daripada tadi. Dah pukul 12.40. Kita baca lagi sikit insya-Allah mana yang larat. Okey. Dan insya-Allah esok kami akan berangkat ke Mekah. Lalu doakan moga esok, maksudnya hari Isnin ini. Doakan moga perjalanan pagi ini Allah tengah hari ini Allah permudahkan insya-Allah. Okey. Surah Al-Ma'idah. Kita dah masuk berkenaan tentang hadis-hadis yang menceritakan tafsir surah Al-Ma'idah. Riwayat 3064 berkenaan tentang ayat yang ketiga surah Al-Ma'idah. Yang mana pada ayat ini bila orang Yahudi dengar yang mana Allah isytiharkan agama Islam telah sempurna, maka mereka berkata, kalaulah ayat seperti ini turun kepada kami Bani Israel, kami akan jadikan itu sebagai hari raya kami. Maka Umar bin Khattab berkata, semestinya kami pun raikan hari tersebut sebagai hari raya kerana ayat ini turun pada hari Arafah dan pada hari Jumaat, yang kedua-duanya merupakan hari penting dalam umat Islam. Hari Arafah hari yang penting, hari Jumaat pun adalah hari yang penting. Wa bi ilai qala sana Ibnu Abi Umar qala hadatsana Sufyan an Mis'ar wa ghairi an Qais bin Muslim an Tariq bin Syihab. Qala rajulun minal Yahud, seorang lelaki daripada bangsa Yahudi telah berkata kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin orang beriman, lau alaina, kalaulah ke atas kami, unzilat hadhil ayah, telah diturunkan ayat ini, iaitu firman Allah, al-yawma akmaltu lakum, pada hari ini aku telah sempurnakan untuk kamu dinakum, agama kamu, wa atmamtu, aku telah sempurnakan alaikum, ke atas kamu, nikmati, nikmat-nikmatku, wa raditu, dan aku telah redha untuk kamu Islam sebagai agama. Maka berkatalah Yahudi ni, kalaulah ayat macam ni tentang penyempurnaan agama kami dapat, maka beliau berkata, latakhazna zalikal yawma ida, nescaya kami akan jadikan hari tersebut sebagai hari perayaan kami. Maka berkata Umar bin Khattab, semestinya kami pun meraihkan penurunan ayat ini. Kata Umar bin Khattab, inni la'alamu ayya yaumin, sesungguhnya aku benar-benar ingat pada hari apakah telah turunnya ayat ini. Itulah ayat ini telah diturunkan pada hari Arafah, pada hari Jumaat. Riwayat yang ke-3065. Riwayat yang lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Amr bin Humaid qala hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Hammad bin Salamah an Ammar bin Abi Ammar qala qara Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah membaca ayat yang ketiga daripada surah Ali Imran, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Maka pada waktu itu di sisi Abdullah bin Abbas ada seorang Yahudi. Maka beliau berkata, lau unzilat hadhil ayah, kalaulah ayat seperti ini turun kepada kami bangsa Yahudi, latakhadna yaumaha ida, nescaya kami akan menjadikan hari penurunan ayat ini sebagai hari raya dan hari sambutan. Maka Abdullah bin Abbas menjawab, fa innaha nazalat, maka kami pun begitu kerana ayat ini turun pada dua hari raya kami, iaitu hari Arafah dan juga hari Jumaat. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada periwayatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Riwayat yang seterusnya menceritakan berkenaan tentang tafsiran ayat yang ke-64.
ayat yang ke-64. Yang mana pada ayat yang ke-64 ini orang-orang Yahudi, Allah nukilkan orang-orang Yahudi memanggil Allah sebagai kedekut, sebagai pada waktu itu pada waktu itu tidak memberikan nikmat. Mereka menggelar Allah begitu. Maka ini ada pada suratul Maidah ayat 64. Riwayat 3066. Wa bi ilayhi qala hadatsana Ahmad bin Mani qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Muhammad bin Isa an Abi Zinadi an al-A'raj an Abi Hurairah. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala beliau berkata Nabi SAW bersabda, Yaminur Rahman. Lihat kepada sinhara baris yang keempat, kinayatun an mahalli ata'ih. Maka Yaminur Rahman, pemberian Allah yang Maha Pengasih. Itulah terjemahan dia. Pemberian Allah yang Maha Pengasih. Mal'a adalah melimpah ruah. Sahha mencurah-curah. La yaghiduha, tidak pernah mengurangkan pemberian Allah. Al-lail wan nahar, sama ada malam dan siang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemberian Allah tu sangat banyak, melimpah ruah. Qal, kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berkata Abu Hurairah, Ara'aitum, kamu khabarkanlah kepadaku, ma anfaqa munzu khalqas samawat, bahawa tidaklah Allah kecuali berterusan memberi semenjak penciptaan langit dan bumi. Fa innahu lam yaghid, namun pada waktu itu Allah tidak pernah mengurangkan pemberiannya. Wa arshuhu, dalam keadaan arasy Allah berada di atas air. Wa biyadihi, dan pada kekuatan Allah yang lain terdapat pada waktu itu mizan, neraca timbangan amalan, yakhfidu, yang Allah boleh mengangkat, boleh menghina, wa yarfa, dan boleh mengangkat seseorang. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, nak menggambarkan pemberian Allah daripada semenjak makhluk diciptakan tak pernah berhenti sampai sekarang. Dan orang Yahudi boleh pula mengatakan Allah kedekut. Dan hadis ini sebenarnya menerangkan tafsir ayat 64 daripada surah Ali Imran, di mana Allah berfirman, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah. Orang Yahudi mendakwa tangan Allah terbelenggu. Maksudnya Allah tak bagi apa-apa. Maka Allah menjawab, ghullat aidihim, tangan mereka lah yang terbelenggu, walu'inu, dan mereka dilaknat disebabkan kata-kata mereka. Pada waktu itu mereka dilaknat oleh Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-a'immah, berkata para ulama, yu'manu bihi, ayat-ayat yang hadis-hadis yang berkenaan tentang yamin, tentang perkara-perkara yang menggambarkan zat Allah. Kata para ulama, beriman dengannya seperti mana ianya telah datang tanpa meminta penafsiran ataupun terdapat keraguan. Ayat-ayat mutasyabihat ini kita tidak pada waktu itu terlalu mendalaminya. Kita terima sebagaimana ayat tersebut sampai kepada kita. Au yatawaham, pada waktu itu daripada terdapat keraguan. Beginilah yang telah disebut oleh lebih daripada seorang daripada kalangan para ulama. Antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Abdullah bin Uyainah dan Abdullah bin Mubarak. Mereka berpandangan anna hadzal asya', bahawa perkara-perkara ini adalah sesuatu yang patut diimani, wala yuqalu, dan takkan disebut kaifa, bagaimana. Bagaimana bentuk yaminur rahman? Bagaimana bentuk Allah pada waktu itu menghampiri dan datang kepada makhluk dan manusia. Maka ini adalah sesuatu yang diimani namun tidak dipersoalkan bagaimana. Riwayat 3067. Riwayat 3067. Maka riwayat 3067 menceritakan tentang sebab turunnya ayat 67 daripada surah Ali Imran. Ayat 67 daripada surah Al-Maidah. Wa bi ilayhi qala hadatsana Abd bin Humaid qala hadatsana Muslim bin Ibrahim qala hadatsana Haris bin Ubaid an Sa'id al-Jurairi an Abdullah bin Shaqiq an Aisyah. Daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhrasu, pada awal berada di Madinah, sentiasa diawasi dan dikawal. Sehingga turunlah ayat ini, wallahu ya'simuka
dan Allah akan memelihara dan menjaga kamu wahai Muhammad minan nas, daripada kejahatan manusia. Kata Al-Baydawi pada Sinhara baris yang kedua daripada bawah, maksud daripada penjagaan Allah adalah penjagaan roh Nabi SAW. Bahawa Nabi takkan pada waktu itu dibunuh. Namun tidak menafikan yang mana Nabi boleh kena luka, Nabi boleh jatuh dan sebagainya. Maka turunlah firman Allah ayat 1, ayat 67. Dan Allah memelihara kamu daripada kejahatan manusia, kejahatan makhluk yang lain. Maka Nabi SAW telah mengeluarkan kepala baginda daripada kubah seraya berkata, dari kubah maksudnya tempat ibadah, Ya ayyuhan nas, wahai manusia, insarifu, baliklah kamu. Maka Allah telah, tak payah jaga dan kawal aku lah, maka Allah telah memelihara aku, kata sabda Nabi. Hadis ini adalah hadis yang gharib dan telah meriwayatkan sebahagian mereka hadis ini daripada Al-Jurairi, daripada Abdullah bin Syakik, yang mana beliau berkata adalah Nabi SAW pernah dikawal, namun tidak disebutkan pada hadis ini daripada Aisyah radhiyallahu anha. Cukup sampai sini insya-Allah. Kita sambung ayat 3068 kemudian. Terima kasih semua. Jumpa lagi insya-Allah.